Okay, actually laptop ni aku memang dah lama gila nak beli daripada tahun lepas lagi, dan aku memang dah aim lah nak beli yang 16 inci ni kan. Dan akhirnya aku dapat juga beli MacBook Pro 16 inci yang berwarna space grey ni. So actually aku memang pilih purposely warna space grey sebab aku tak suka warna silver. So warna space grey nampak macam agak eksklusif sikit lah bagi aku kan. So ini adalah MacBook Pro yang paling mahal aku pernah beli seumur hidup aku, dan aku memang macam banyak gila lah fikir kan pasal nak beli MacBook Pro ni, macam berpatutan ke tak, macam ada keperluan ke tak untuk aku. Finally pada bulan ni dan tahun ni aku rasa macam tahun yang sesuai lah untuk aku nak upgrade daripada MacBook Pro 13 inci kepada MacBook Pro 16 inci. Okay, dari segi spesifikasi untuk MacBook Pro 16 inci ni, dia hadir dengan skrin besar 16 inci, Retina LED backlit display with True Tone teknologi dengan 16GB RAM DDR4, chipset Intel Core i9 dengan grafik AMD Radeon Pro 5500M 4G DDR6. MacBook Pro 16 inci ni juga ada touch bar dan touch ID yang juga ada earphone jack 3.5mm dan 4 Thunderbolt 3. So itulah basically untuk MacBook Pro 16 inci yang aku beli ni dengan harga RM12,200. Dan of course lah, itu satu nilai yang bagi aku amat besar untuk aku nak beli sesuatu barang macam ni. Aku sebenarnya banyaklah reason kenapa aku beli MacBook dengan harga RM12,000 ni, dan macam mana aku dapat duit untuk nak beli MacBook Pro ni. So dalam video ni aku nak kongsikan lah kenapa aku beli dan macam mana aku dapat beli. Okay, reason pertama kenapa aku beli MacBook Pro dengan harga RM12,000 ni adalah kalau korang perasan, memang semua video aku dekat YouTube aku editing menggunakan MacBook Pro 13 inci tahun 2014 dengan 16GB RAM dan 512GB SSD. Aku dah gunakan dalam jangka masa yang lama, dan bila aku buat video editing, in fact sekarang ni pun korang nampak macam hampir setiap hari aku buat video. Even aku gunakan sebagai aku punya kerja, aku buat marketing, business, and then aku buat grafik, aku buat design gambar apa semua. Dan banyak gila heavy duty punya kerja aku gunakan MacBook Pro 13 inci tu untuk aku nak buat kerja. Bila aku rasa macam sampai satu tahap aku dah memang padat gila kerja aku, dan aku rasa memang aku dah tak boleh nak hold untuk MacBook Pro 13 inci. So aku rasa macam dah tiba masanya untuk aku nak upgrade ke MacBook yang baru, which is MacBook Pro 16 inci ni. Actually untuk MacBook Pro 13 inci yang aku guna sebelum ni, dia tidaklah teruk sangat sebab dia still boleh macam buat perkara-perkara yang aku boleh buat pada MacBook Pro 16 inci, which is macam video editing, edit gambar, buat artikel, buat bisnes apa semua. Tapi aku tak boleh buat semua benda tu dalam masa yang sama, which is kalau aku tengah render video, aku tak boleh edit gambar dalam masa yang sama, ataupun aku susah nak buat artikel dalam masa yang sama sebab rendering video memang lambat gila untuk MacBook Pro 13 inci. Walaupun 1GB je dia punya size, tapi untuk 16 inci ni kalau aku render, dia punya size 1GB tu memang laju gila lah. So memang ada perbezaan dekat situ. So dia agak macam mengganggu sikit lah aku punya productivity. And then bila kerja dah padat sangat, so bila macam slow aku punya MacBook Pro, aku memang agak stress jugalah kat situ kan. Lagi-lagi kerja tu macam nak kejar due apa semua. Actually sebelum ni aku pernah upgrade ke MacBook Pro 15 inci pada tahun 2017, dan aku cuba pakai MacBook Pro 15 inci 2017 tu, dan aku find out macam aku tak selesa dengan dia punya keyboard. Aku lupa nama keyboard dia, macam butterfly keyboard kot nama dia. Sebab dia punya keyboard punya feel macam agak keras dan tak selesa lah dengan aku punya jiwa, dan tak selesa untuk aku nak buat kerja. So that's why aku rasa macam satu pelaburan yang kurang lah sebab aku tak selesa kan dengan keyboard tu. Even aku gunakan dalam jangka masa 3 bulan macam tu, aku memang tak selesa lah. So that's why aku jual MacBook Pro 15 inci tu, dan aku kembali kepada MacBook Pro 13 inci 2014. Actually masa tu macam aku rasa feel MacBook Pro 13 inci 2014 tu punya keyboard memang lagi sedap lah. That's why aku rasa macam aku perlukan feel macam tu untuk aku nak buat kerja, sebab aku memang seorang yang menggunakan trackpad dan aku tak gunakan mouse untuk aku nak buat kerja. So kalau untuk MacBook Pro 13 inci tu pun yang aku suka sekali dia punya trackpad lah, yang very compact. So aku tak perlu nak gerakkan panjang sangat untuk aku nak pergi kepada perkara-perkara aku nak buat kan. So untuk 16 inci ni susah sikit lah aku nak adapt, but then bila aku dah gunakan dalam masa seminggu 2 minggu macam tu, aku rasa okey je dengan trackpad dia. Mula-mula tu memang agak lenguh sikit lah tangan sebab aku tak gunakan mouse untuk aku buat kerja video editing apa semua. Aku just gunakan trackpad dia sebab trackpad dia memang very helpful lah untuk aku. Satu perkara yang aku suka dengan MacBook Pro 16 inci ni, dia punya keyboard yang besar lah. So tapi mula-mula tu macam susah sikit aku nak adapt sebab aku dah biasa 13 inci yang kecil. Bila aku pergi ke MacBook Pro yang besar ni, memang A tu aku tersilap tekan caps lock je. So benda tu dah lama aku dah okey dah. So dah biasa lah kan. And then aku suka juga dengan dia punya touch bar, and then dia dah asingkan lah daripada previous model. Dia punya touch ID tu memang dah asingkan daripada touch bar tu kan. Okay, seterusnya aku suka dengan MacBook Pro 16 inci ni, of course lah dia punya screen yang besar kan. So biasanya untuk MacBook Pro 13 inci aku yang sebelum ni, aku tak gunakan monitor ataupun TV apa semua sebab aku on the go punya
punya kerja kan. So aku tak sentiasa duduk rumah masa PKP ni je lah, duduk rumah kan. That's why lah aku macam tak perlukan monitor, aku just gunakan skrin yang ada pada laptop tu sendiri. So that's why untuk MacBook Pro 16 inci ni aku tak perlu beli monitor yang besar untuk aku nak feel video editing tu. Aku just gunakan skrin dia yang bagi aku sangat-sangat cantik in terms of warna dia. Bila aku tengok wallpaper gunung ni pun aku rasa dah macam betul-betul punya gunung lah kan. So dia punya colour and then dia punya feel apa semua bagi aku memang sangat-sangat mantap lah in terms of dia punya screen. And then dia punya bezel pun memang nipis lah kalau nak compare dengan MacBook Pro 13 inci aku yang lama tu kan. Okay, satu perkara yang aku suka lagi dengan MacBook Pro 16 inci ni adalah dia punya speaker memang sangat-sangat mantap gila. Aku tak perlukan speaker lain untuk aku nak letak dekat MacBook Pro ni sebab speaker ni memang bagi aku sangat-sangat padu lah untuk MacBook macam ni ataupun untuk laptop macam ni kan. Dia ada dua speaker, kiri dan kanan sebelah dia punya keyboard ni. Aku tak sure dia pakai speaker jenis apa, korang boleh kongsikan dekat bahagian komen apa speaker yang digunakan kat MacBook Pro 16 inci ni. Aku bagi korang dengar sikit lah sample dia punya sound kan. Sedap gila. Alright, bila sebut dia punya vibes tu, dia punya bass, treble bagi aku cukup padu dekat telinga aku. Tapi untuk audiophile aku tak tahulah korang dengar macam mana kan speaker dia. Tapi bagi aku sebagai pengguna biasa cukup padu speaker dia. Obviously cukup padu kalau aku nak buat video editing ataupun aku nak layan video ataupun movie. Okay, the reason lagi kenapa aku beli MacBook Pro yang berharga RM12,000 ni adalah kerana dia punya second value lah. Sebab kita tahu kalau korang dah biasa main MacBook ataupun jual beli MacBook, korang tahulah second value MacBook macam mana kan. Sebab aku dah macam banyak gila MacBook yang aku gunakan sebelum ni. Aku gunakan MacBook Pro, aku gunakan MacBook Air, aku gunakan MacBook 12 inci dan aku banyak lah macam jual beli sampailah aku stick tu MacBook Pro 13 inci 2014 tu untuk nak buat kerja. Aku faham dia punya second value untuk MacBook Pro ataupun MacBook apa pun jenis MacBook pun. So that's why aku macam tak risau sangat kalau aku beli MacBook Pro 16 inci ni dengan harga RM12,000. Even aku boleh resale balik lah kalau dalam masa 2 ke 3 tahun. Maybe aku boleh jual balik dalam RM9,000, RM10,000 ataupun lowest RM8,000 macam tu kan untuk harga second value dia dengan 1TB macam ni, 16GB RAM dengan Intel Core i9 apa semua. Amat berbala lah untuk aku nak beli dengan harga RM12,000 ni kalau macam aku nak pakai duit balik. So maybe aku boleh jual dengan harga yang agak tinggi berbanding dengan kalau kita compare dengan laptop yang lain lah. Okay, the next thing of course lah dia punya performance kan. Korang tengok lah MacBook Pro 13 inci 2014 yang aku gunakan sampai tahun ni. Dah berapa tahun dah tu kan. So memang lama gila. But still aku boleh buat rendering video yang sangat baik. Aku still boleh gunakan untuk nak render 4K video. Aku still boleh gunakan untuk aku punya macam kerja yang heavy. Tapi dia agak lagging sedikit lah bila heavy sangat kan. So dia still perform untuk tahun ni. So that's why aku suka MacBook Pro punya performance walaupun dalam jangka masa yang lama. So dengan Intel Core i9 dengan 16GB macam ni, 1TB SSD, aku rasa ini adalah MacBook Pro yang sangat-sangat puas untuk aku nak gunakan dalam jangka masa yang lama. So that's why aku macam tak risau sangat kalau aku nak gunakan dalam masa 4-5 tahun lagi. Okay, reason seterusnya of course lah aku ni pengguna Apple ecosystem. Aku gunakan AirPods Pro, aku gunakan iPhone dan aku juga dah biasa gunakan MacBook Pro 13 inci tu kan. So that's why aku upgrade ke MacBook Pro 16 inci dan aku tak upgrade ke Windows. So that's why aku just nak stick to Apple ecosystem. Aku senang nak transfer daripada iPhone aku kepada aku punya MacBook. Even daripada MacBook ke iPhone pun senang nak transfer, gunakan AirDrop saja kan. Sekarang ni pun aku tengah fikir untuk nak beli iPad Pro yang 11 inci atau 12.9 inci untuk aku nak gunakan sebagai sidecar untuk MacBook Pro ni ataupun aku nak gunakan sebagai aku punya Apple ecosystem jugalah untuk aku nak buat kerja ataupun instant article. Mungkin korang tertanya-tanya kenapa aku tak beli iMac ataupun iMac Pro. Sebenarnya aku ni seorang yang on the go punya kerja. Aku buat kerja kat luar masa event ke, masa balik kampung ke, masa pergi sana pergi sini apa semua. Aku buat kerja kat luar. So aku tak biasa duduk rumah saja untuk aku nak buat kerja. Aku memang buat kerja kat luar selalunya. Dan musim PKP ni je lah aku duduk rumah kan. So that's why untuk MacBook Pro 16 inci ni aku mudah bawa ke mana saja. Aku tak perlu macam nak buka monitor lah apa semua. Susah kan kalau gunakan iMac. Even aku tak gunakan laptop ataupun aku tak gunakan komputer untuk aku main game walaupun aku ada Windows dekat bahagian tepi aku ni. So that's why macam aku lebih kepada creative works, aku lebih kepada kerja-kerja yang heavy duty. So that's why aku lebih memilih MacBook Pro instead of iMac ataupun instead of komputer ataupun Windows. So itulah all the reason kenapa aku beli MacBook Pro 16 inci instead of benda lain ataupun dengan harga yang mahal macam ni. Dan macam mana aku ada duit untuk beli MacBook Pro 16 inci ni? So that's the question lah kan. Aku sebenarnya bukannya seorang yang mampu sangat lah nak beli dengan harga yang mahal macam ni kan. Dan aku berbulan-bulan juga lah fikir untuk nak beli dengan harga RM12,000 ni. So aku tanya aku punya wife macam mana pendapat dia kalau aku nak beli MacBook Pro ni kan. Dan aku tanya juga kawan-kawan aku yang lain
Even aku tanya juga dekat Fazli Halim, shout out to Fazli Halim sebab dia membantu aku untuk nak beli Pro 16 inci ni. So yes, aku memang dah fikir dalam jangka masa yang lama apa keperluan dia, macam mana kalau aku nak gunakan ni okey ke tak, macam mana duit lepas ni ada ke tak. So memang benda-benda tu semua aku dah standby dan aku dah fikir habis dah. Dan of course MacBook Pro 16 inci dengan harga RM12,000 ni adalah salah satu investment aku untuk aku punya kerja dan untuk aku punya business. Dalam masa yang sama aku boleh tingkatkan productivity aku less stress, aku boleh grow aku punya creativity, aku boleh grow aku punya YouTube channel dan sebagainya untuk korang juga. So that's the reason lah, dan ini juga adalah satu pelaburan yang bagi aku sangat-sangat memuaskan lah untuk aku sebab aku dah target benda ni lama. Once aku dah target, mestilah aku nak capai kan. So dalam masa aku nak capai tu, aku usaha jugalah kan. So tak adalah macam duk tunggu duit datang dari langit kan. Kita kena usaha jugalah untuk kita nak capai something tu, and then once kita dah capai something, insyaAllah kita akan capai untuk benda seterusnya dan kita akan bagi manfaat pada orang lain juga. Persoalan juga macam mana aku dapat duit banyak ni untuk aku nak beli MacBook Pro 16 inch ni. Actually kalau korang tengok video aku sebelum ni, aku ada jual aku punya phone, aku ada jual aku punya MacBook Pro 13 inci. So actually dalam video ni kalau korang tengok, aku dah jual lah pun MacBook Pro 13 inci aku dengan harga 4,000 macam tu, dan phone aku dah jual, ada barang-barang kecil aku dah jual. So dalam masa yang sama aku jual juga perkara-perkara yang aku rasa macam tak perlu untuk aku nak upgrade, dan aku top up dari segi aku punya gaji YouTube aku. So gaji YouTube tu bukanlah sebulan aku dapat aku terus beli MacBook Pro 16 inci ni kan, tak. Aku kumpul jugalah dalam masa 3 ke 4 bulan, sebab aku tak gunakan duit tu habis untuk aku nak beli something yang aku rasa macam tak perlu sangat. Sebab biasanya aku akan asingkan lah untuk keperluan, kehendak, komitmen dan untuk saving. So 4 perkara ni memang sangat-sangat perlu kalau korang nak manage korang punya duit. So korang nak kena tahu komitmen korang nak tahu saving korang setiap bulan, korang nak tahu apa yang perlu dan korang nak kena tahu apa yang berdasarkan kehendak. That's why aku asing-asingkan benda tu, dan selama 3 ke 4 bulan tu barulah aku boleh top up sikit untuk nak beli MacBook Pro 16 inci ni. Aku tambah duit dengan aku jual MacBook Pro 13 inci, phone aku yang lain apa semua. So dapatlah duit sikit untuk aku nak beli MacBook Pro ni dengan harga RM12,000. So konklusinya kat situ, korang nak kena tahu duit korang tu kalau korang invest tu dia ada keperluan untuk korang ke tak, and then korang nak ketahui sebelum korang nak beli something tu, korang ada simpanan ke tak, korang ada duit makan ke tak, korang ada komitmen korang nak bayar ke tak. So jangan rasa macam dah dapat duit banyak terus nak habis terus, jangan rasa macam tu, sebab end up kita tak tahu keadaan kita macam mana. Lagi musim PKP ni kan, ramai yang macam tak kerja sebelum ni, even sekarang pun aku rasa ada yang still tak kerja dan ada yang tak ada pendapatan. So kat situlah aku boleh nasihatkan korang, kalau korang dapat duit yang banyak tu, janganlah habiskan terus, buat saving, asingkan komitmen, asingkan keperluan, asingkan kehendak, dan biasanya aku akan lebihkan bahagian saving lah, sebab kita tak tahu bila kita akan drop dan bila kita akan naik. Apapun itu terpulang pada korang sendiri. Ini adalah salah satu pelaburan untuk aku punya kerja dan untuk aku punya YouTube channel. InsyaAllah lepas ni aku akan buat lagi lebih banyak video yang berkualiti, video yang lebih bermanfaat, yang lebih berinformasi untuk korang semua. Aku juga berterima kasih untuk korang semua yang dah support channel aku, yang tengok video aku, yang tak skip ads, yang subscribe channel aku semua. Dan insyaAllah lepas ni akan ada something yang aku bagi untuk korang semua lah. So just nantikan dalam video aku yang seterusnya nanti. So guys, aku rasa itu saja yang aku dapat kongsikan dalam video kali ni. Aku harap ada something yang korang belajar lah dalam video aku ni. Kalau korang tengok video ni masa raya, selamat hari raya. Kalau korang tengok video ni masa puasa, selamat berpuasa juga. So guys, follow Twitter dan Instagram aku. Jangan lupa untuk subscribe channel aku. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama ada yang rapper number one. Komputer, 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 komputer. What's wrong with my computer? Komputer aku terkena samba petai, tak hirau aku kau nak berletero satu pun. Cue.